Pelajaran 4. Ciri-ciri mukmin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Zahid bin Zulkifli, Guru Cemerlang Pendidikan Islam, akan berkongsi berkenaan tajuk pelajaran 4, ciri-ciri mukmin berjaya. Jom. Baik. Bagi pelajar yang memiliki buku teks ataupun buku teks digital, bolehlah membuka muka surat 30. Kita akan sama-sama membaca ayat 1 hingga 11 daripada surah Al-Mu'minun beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara solatnya. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang berhak mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Sekarang kita akan lihat kepada ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat di dalam ayat tadi. Ada 7. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kehormatan diri. Yang keenam, menjaga amanah dan janji. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, iaitu sentiasa memelihara solat. Seterusnya kita lihat kepada huraian ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat di dalam ayat tadi. Baik, ciri yang pertama iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, orang yang sentiasa meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Ciri yang kedua, khusyuk dalam solat, iaitu menumpukan sepenuh hati dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota, memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Seperti dalam gambar. Okey, ciri yang ketiga iaitu menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia, iaitu menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak mendatangkan faedah
atau perkara yang merosakkan akhlak. Contoh perbuatan yang sia-sia, yang pertama melepak, yang kedua merokok, dan yang ketiga leka bermain peranti, gadget. Okey, manakala contoh perkataan yang sia-sia, iaitu yang pertama mencarut dan yang kedua berbual kosong ketika belajar. Ciri mukmin berjaya yang keempat ialah menunaikan zakat, iaitu mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Terdapat dua zakat yang diwajibkan oleh syarak, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Tengok pada gambar. Gambar ini menunjukkan kepada zakat fitrah yang biasanya berlaku pada bulan Ramadan. Baik, ciri mukmin berjaya yang kelima, menjaga kehormatan diri, iaitu menjaga dan mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak seperti zina, sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'i. Ciri mukmin berjaya yang keenam ialah menjaga amanah dan janji, iaitu menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan. Contohnya, dalam urusan pekerjaan, harta benda dan kerahsiaan. Ciri mukmin berjaya yang ketujuh, yang terakhir, iaitu memelihara solat, iaitu menunaikan solat pada waktunya dengan menyempurnakan segala syarat dan rukunnya. Seterusnya kita lihat kepada salah laku seksual dan akibat. Pada muka surat 36 buku teks, terdapat 3 salah laku seksual, iaitu zina, sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'i. Zina, maksud zina ialah melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Contohnya, persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Sumbang mahram, maksudnya melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan berkahwin kerana faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan. Contohnya, persetubuhan haram dengan bapa kandung, bapa tiri, adik-beradik kandung atau adik-beradik tiri. Yang ketiga, hubungan seks luar tabi'i. Maksudnya, melakukan persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Contohnya, liwat, musahakah iaitu lesbian, onani dan persetubuhan dengan haiwan. Jadi, katakan tidak pada pergaulan bebas. Akibat salah laku seksual pada halaman 37 buku teks. Baik, akibat yang pertama, akibat melakukan salah laku seksual yang pertama, hilang kelayakan dalam mewarisi harta pusaka bagi anak yang tidak sah tarafnya. Yang kedua, menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Yang ketiga, menyebabkan gangguan emosi dan mental. Yang keempat, terdedah kepada penyakit fizikal seperti AIDS dan juga sifilis. Dua penyakit fizikal yang berat. Yang kelima, mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah. Dan yang terakhir, akibat yang terakhir, menggugat keharmonian hidup bermasyarakat.
Seterusnya, pada muka surat 38, buku teks, pengajaran ayat 1 hingga 11 daripada surah Al-Mu'minun. Sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuknya agar menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia agar dapat meningkatkan kualiti kerja. Yang keempat, kita hendaklah berusaha untuk menunaikan zakat agar dapat membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Yang kelima, kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya diri dan keluarga terpelihara daripada penyakit berbahaya. Yang keenam, kita hendaklah menjaga amanah dan janji agar integriti Muslim terpelihara. Dan yang ketujuh, kita hendaklah sentiasa memelihara solat untuk melahirkan individu yang berdisiplin. Baiklah, itu sahaja perkongsian pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.